أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita kembali bertemu untuk kita menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil daripada kitab Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, atau yang lebih dikenali sebagai kitab Arba'in An-Nawawiyah atau Arba'un An-Nawawiyah, yang disusun oleh tak lain dan tak bukan Al-Imam Al-Muhaddith Al-Faqih Yahya bin Sharaf bin Muri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, yang lebih dikenali sebagai Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah dalam usianya sekitar 45 tahun. InsyaAllah pada malam ini kita akan kembali menyambung pada hadis yang baru, iaitu Al-Haditsus Salasun, iaitu hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30 adalah hadis yang menjelaskan tentang batasan-batasan ataupun ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dipatuhi oleh hamba-hambanya. Semoga dengan itu mereka akan meraih kemuliaan dan kebahagiaan serta keberuntungan, kemuncaknya kejayaan di negeri akhirat nanti, iaitu dikurniakan syurga. Dan hadis ini adalah merupakan salah satu hadis yang sangat agung, sehingga berkata salah seorang ulama, iaitu yang bernama Abu Bakar Al-Sam'ani rahimahullah, beliau mengatakan hadis ini adalah merupakan usul utama dari usul agama dan cabang-cabangnya. Maka barang siapa yang beramal dengan hadis ini, ia telah mendapat ganjaran yang besar dan terhindar daripada siksa Allah Ta'ala. Kerana orang yang melaksanakan perkara-perkara yang fardu, yang menjadi satu kewajipan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala ke atasnya, dia menjauhkan segala larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan berhenti di mana dia diperintahkan untuk berhenti, tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan hukumnya, serta dia menjauhkan daripada banyak bertakaluf, berpayah-payah, menyusahkan diri dalam perkara-perkara yang dia dilarang untuk memasukinya, iaitu masuk dalam perkara yang dia tidak perlu untuk menyusahkan diri dia, seperti bertanya terhadap soalan-soalan yang akhirnya menyusahkan dirinya. Baik, hadis ini ringkas dan insya-Allah hadis ini sangat mudah untuk difahami dan untuk dihafal. Dan hadis ini sebenarnya merupakan hadis yang mirip, yang sama dengan hadis-hadis yang telah berlalu,
dari segi maksud yang terkandung di dalamnya. Baik, kita baca langsung hadis ini seperti biasa. Daripada al-Imam An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, musannif rahimahullah, an Abi Tha'labah Al-Hushani Jursum ibni Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududa fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Baik, hadis ini adalah hadis yang Masya Allah, yang sungguh jelas sekali, ya, dan hadis yang sangat agung, di mana hadis ini datang daripada, yaitu ya, hadis yang ke-30 ini adalah hadis yang datang daripada salah seorang sahabat Nabi SAW, iaitu an Abi Tha'labah, ya, an Abi Tha'labah, ya, jadi kunyahnya diberi gelar Abu Tha'labah, ya, Al-Khushani, ya, namanya adalah Al-Hushan, Abu Tha'labah Al-Khushani Jursum, ya, namanya adalah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu an. Semoga Allah Ta'ala meredai, ya, sahabat Nabi SAW yang sedang kita ambil faedah daripadanya, ya. Kemudian an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ya, dia mendengar daripada Nabi SAW sabda ini, yaitu sabda Nabi SAW, qol innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala farada, mewajibkan, faraidha, kewajipan-kewajipan, fala tudayyi'uha, ya, fala, maka janganlah, tudayyi'uha, kamu mensia-siakannya, ya, kewajipan yang Allah fardukan jangan sia-siakan. Wa hadda hududa, ya, Allah Ta'ala menetapkan batasan-batasan, fala ta'taduha, maka janganlah kamu melanggarnya. Melanggar apa? Nya itu kembali kepada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa harrama asya'a, ya, Allah Ta'ala dan mengharamkan berbagai hal, ya, fala tantahikuha, maka janganlah kamu, ya, melanggarnya. Tu jangan kamu melanggarnya. Wasakata an asya'a, dan, ya, dia, yakni Allah Ta'ala telah mendiamkan banyak hal, ya, banyak hal yang Allah Ta'ala tidak nyatakan, ya. An asya'a rahmatan, sebagai rahmat, lakum, bagi kamu, ghaira, bukan kerana nisyan, bukan kerana Allah Ta'ala itu lupa, fala tabhathu, maka janganlah kamu mencari-cari, ya, jangan kamu mencari-cari, anha, tentangnya, hadisun hasan rawahu Daruqutni wa ghairuhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan selain daripadanya. Baik, jadi hadis ini adalah hadis yang sangat agung, sebagaimana yang telah kita sebut tadi perkataan, ya, Imam As-Sam'ani rahimahullah, yaitu hadis daripada Abu Tha'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajipan, maka janganlah kamu mensia-siakannya, ya, dia telah menentukan beberapa batasan, yakni ketentuan-ketentuan, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan dia, yakni Allah Ta'ala telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan dia telah mendiamkan banyak hal, dia sebagai rahmat bagi kamu, ya, bukan kerana lupa, bukan kerana Allah Ta'ala itu lupa, Allah Maha Suci daripada sifat lupa, maka janganlah kamu membahasnya atau mencari-cari, ya, menyusahkan diri. Baik, hadis ini, ya, diriwayatkan daripada salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Tha'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir, ya, dia tinggal di Syam dan meninggal dunia semasa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Itu secara ringkas yang dapat kita sampaikan tentang biografi sahabat Nabi SAW ini. Jadi hadis ini, ya, faedahnya sangat besar sebagaimana yang telah kita kemukakan tadi.
Dan ini hadis adalah merupakan salah satu daripada hadis yang ada kaitan dalam salah satu perbincangan ilmu Islam, iaitu dalam ilmu apa? Iaitu ilmu yang berkaitan dengan perbahasan usul fiqh. Ya. Salah satu ilmu yang membahaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 4 perkara yang berkaitan dengan penetapan hukum-hukum Islam. Dan ilmu usul fiqh merupakan salah satu ilmu yang sangat agung, yang membahaskan tentang bagaimana untuk menentukan dan menetapkan, berdasarkan dalil-dalil daripada Quran, daripada hadis, daripada ijma' serta qiyas di dalam menentukan hukum sesuatu yang Allah perintahkan. Jadi ini perbahasan perinciannya masuk dalam cakupan ilmu usul fiqh, kemudian menatijahkan hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kita panggil fiqh. Jadi ilmu usul fiqh adalah ilmu yang membahaskan tentang kaedah-kaedah yang digunakan oleh para mujtahid untuk mengeluarkan hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Daripada dalil-dalil yang tafsil. Jadi ini pekerjaannya para pakar, iaitu para mujtahid. Yang berijtihad dengan ilmu dan kemampuan serta kepakaran yang mereka miliki untuk mengeluarkan hasil daripada dalil-dalil yang telah disepakati. Jadi dan ini perbahasan yang berkaitan dengan mazhab-mazhab di dalam Islam, yang mengkhususkan diri dalam perbahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqh. Maka terlahirlah salah satu ilmu yang berkaitan dengan fiqh. Perbahasannya di situ daripada mengambil dalil-dalil yang tersedia, kemudian di situ para ulama mujtahid tadi beristinbat. Dan terkenal di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 mazhab yang paling utama, yang kekal sampai sekarang, dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Mazhab yang tertua, sebenarnya ada lagi mazhab yang tertua, cukuplah kita sebut mazhab yang masih wujud sekarang dan dianuti dari sisi fiqhnya, iaitu yang pertama mazhab Hanafi, yang keduanya adalah mazhab Maliki, yang ketiga adalah mazhab Syafi'i, dan yang keempat adalah mazhab Hambali. Dan ada lagi mazhab lain seperti mazhab Zahiri, mazhab Ibadhi, dan lain-lain. Tetapi di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, inilah 4 mazhab yang makruf, yang muktabar, yang dipegang oleh umat Islam di seluruh dunia. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang tertua daripada 4 mazhab. Dan mazhab Hanafi ini adalah merupakan mazhab yang terbesar di seluruh dunia. Sebab apa? Dia dianuti oleh khilafah Islam yang terakhir, khilafah Utsmaniyah. Dan khilafah Utsmaniyah kerajaannya luas. Sebab itu di Turki dan negara-negara yang di bawah kekuasaan pemerintahan Khalifah Utsmaniyah, khusus di sebelah negara-negara Rusia, jajahan Rusia sekarang, kemudian dah merdeka. Dulu di bawah kekuasaan kerajaan Utsmaniyah. Seperti apa? Turkistan, Kazakhstan, macam-macam lah negara-negara di situ. Seperti apa? Seperti Bosnia. Begitu juga negara-negara yang berada di benua India, Pakistan, Bangladesh, berapa banyak tu di situ? Dah ratusan juta. Jadi begitu juga di Mesir sebahagiannya dan negara-negara lain. Kemudian mazhab yang kedua adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki banyak di Afrika, Algeria, Morocco dan seumpamanya. Yang dulunya mazhab Maliki ini mendominasi ketika kerajaan Islam yang memerintah Andalusia selama 800 tahun. Mazhab rasminya adalah mazhab Maliki di Spanyol tu. Dia melahirkan ramai para ulama pakar di dalam pelbagai bidang, dan mazhab yang mereka pegang di sudut fiqh adalah mazhab Maliki. Kemudian datang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i asalnya adalah di mana Imam Syafi'i berdiam, iaitu di beberapa tempat. Imam Syafi'i rahimahullah dia berhijrah di banyak tempat. Asal tanah airnya adalah Mekah, kemudian pergi ke Madinah menuntut ilmu dengan Imam Malik rahimahullah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah pergi ke Yaman. Dan sekarang Yaman di sebahagian sebelah mana, belah Hadramaut dan sebagainya, itu didominasi oleh mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah pergi ke Iraq. Di situ. Kemudian daripada Iraq, Imam Syafi'i rahimahullah
ya pergi ke Mesir dan meninggal di sana. Jadi mazhab Syafi'i tersebar di Mesir, yang asalnya adalah mazhab Hanafi, banyak mendominasi. Baik. Dan mazhab Syafi'i adalah di antara yang ramai juga. Ya, kerana mazhab Syafi'i ini majoritinya dianut, dipegang oleh ya orang-orang kita di Nusantara. Thailand, Indonesia, Malaysia, mana lagi? Filipina, Brunei, Singapura. Itu didominasi oleh mazhab Syafi'i di sudut fiqh. Ya. Kemudian mazhab Hambali. Mazhab Hambali banyak di Timur Tengah, khususnya di negara Arab Saudi. Ya, Bahrain, Kuwait, Qatar dan seumpamanya, negara-negara kecil itu. Jadi mereka itu ya memiliki lokasi-lokasi, dan ya mazhab-mazhab ini adalah salah satu jalan wasilah bagaimana untuk kita memahami ya di dalam beramal. Jadi peranan para ulama mujtahid itu ya tugas mereka adalah memahami ya dalil-dalil daripada Quran, hadis dengan menggunakan kaedah-kaedah yang mereka pakai yang muktabar, lalu daripada situ mereka mengeluarkan hukum. Ya. Tapi yang sepakatnya adalah empat. Keempat mazhab itu sepakat di atas empat dalil. Iaitu yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' ulama dan Al-Qiyas. Ya, adapun dalil-dalil lain yang mereka gunakan maka ada perselisihan. Ya, contoh dalam mazhab Hanafi, di antara ya sumber yang mereka gunakan sebagai dasar istinbat, usul al-istinbat itu adalah selain daripada empat adalah iaitu al-istihsan, ya, uruf, ya, dan begitulah seterusnya. Contoh, kalau mazhab Maliki banyak, ya, selain daripada empat tadi, ya, mereka juga ya menggunakan dalil amal ahli Madinah, ya, kemudian al-masalih al-mursalah, ya, saddu zara'i, uruf, istishab. Ya, kalau mazhab Syafi'i, ya, selain daripada empat itu ada juga dalil lain seperti al-istishab, ya, maslahah. Ya, mazhab Hambali begitu juga, selain daripada empat tadi, ya, al-istishab, al-masalih, saddu zara'i, pendapat para sahabat dan sebagainya. Itu ya perbezaan-perbezaan kecil, namun mereka sepakat di atas empat perkara itu. Kenapa kita sebut perkara ini? Sebab hadis ini menjelaskan tentang ya perkara yang pertama, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajipan. Ya, ada kewajipan yang terang jelas, jadi para ulama menetapkannya. Ya, ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbuat. Contoh tentang rukun Islam. Ya, rukun Islam contohnya perintah untuk menegakkan solat, mendirikan solat wajib. Ya, ayatnya memerintahkan untuk mendirikan solat. Maka dari situ bila ayat perintah tanpa ada karinah yang memalingkannya, maka dia jadi wajib. Contoh, ini perbincangan, perincian yang akan ditemui dalam ya pelajaran tentang usul fiqh. Kemudian ditambah dengan ilmu lain, qawaid fiqhiyah, ya, maqasid syariah dan sebagainya. Maka terlahirlah istinbat-istinbat para ulama. Kemudian Allah berikan ilham kepada setiap para ulama tadi dari dulu sampai sekarang. Maka dari masa ke semasa lengkaplah ya secara teratur, secara sistematik perbahasan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah khususnya. Ya, dibukukan, dikanunkan dalam kitab-kitab fiqh bagi setiap mazhab. Ya, dibentukkan iaitu bab-bab di dalam perbahasan fikih, ya, fiqh untuk kita melakukannya. Maka terhasillah kitab-kitab fiqh yang berbagai ragam, ya, yang isinya di antara di dalamnya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang wajib kita lakukan di atas perkara yang Allah perintahkan. Contoh, ya, Islam itu didirikan di atas 3 perkara, iaitu akidah, ibadah dan akhlak. Itu 3 yang paling mendominasi. Maka dari sudut akidah, maka berdasarkan dalil-dalil, maka para ulama pun susun ya kitab-kitab fiqh, dan di dalamnya dibahaskan tentang banyak tajuk-tajuk di dalamnya berdasarkan dalil Quran dan hadis. Kemudian disokong dengan tadi ijma' dan juga apa? Qiyas dan kaedah-kaedah lain dalam mengistinbatkan hukum. Jadi di dalam bab fiqh ini ada banyak perbezaan pandangan, ya, yang termasuk dalam ruang lingkup khilaf muktabar. Jadi tapi yang pokok semua sepakat. Contoh kewajipan solat. Cuma bila memperincikan tentang contoh ya hukum yang berkaitan dengan solat, rukunnya ada perbezaan. Ya, syaratnya barangkali ada perbezaan yang kecil di antara ya mazhab-mazhab tersebut. Maka bila kita buka kitab fiqh, kita akan temui ya para ulama kita menyusun. Dalam fiqh, mula-mula kita akan temui fiqh ibadah.
Ya, bermula dengan taharah, ya, wudu, tayamum, ya, mandi wajib, ya, kemudian solat dan sebagainya. Kemudian kita akan temui adanya fiqh muamalah, fiqh munakahat, fiqh jinayat, fiqh jihad, fiqh siasah, ya, hukum-hukum faraid, macam-macam. Itu semuanya bagaimana boleh dikeluarkan itu? Hasil daripada penelitian para mujtahid, ya, pakar-pakar di bidang ini seperti 4 imam yang telah kita sebut serta anak muridnya, ashab bagi setiap mazhab tersebut. Ini menarik ilmu ini kalau kita belajar, khususnya kalau kita ambil jurusan syariah di universiti, maka akan belajar bab-bab ni. Ya, tapi kita boleh belajar, ya, dengan bertalaki, dengan syekh-syekh, dengan para asatizah, ya, kita boleh ambil faedah. Sungguh indah sekali luasnya ilmu agama. Jadi inilah besarnya jasa para ulama di dalam membantu kita untuk mengenali mana yang wajib. Ya, bila bab perbahasan tentang hukum, maka kita akan temui 5 perkara, iaitu hukum yang wajib, yang sunat, yang haram, yang makruh, yang harus. Ini semuanya siapa punya pekerjaan? Para ulama. Ya, yang Allah berikan mereka kemuliaan. Besar jasa para ulama kepada kita, khususnya bagi kita orang awam, ya, maka kita dapat melaksanakan ibadah kita dengan mudah kerana telah ditetapkan, ditentukan hukum-hukum yang berkaitan dengan amal-amal tadi. Boleh faham? Jadi ada dia punya background bagaimana munculnya, ya, amalan-amalan secara terperinci. Ya, contoh dalam perbahasan bab wuduk saja. Bagaimana? Ya, wuduk yang mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang makruh, ya, apa pembatal dia, semua ada perincian. Ya, solat umpamanya, ya, mana yang wajib, mana yang sunat. Ya, semuanya adalah hasil daripada, ya, kajian, pemerhatian, ya, daripada para ulama yang pakar, yang faqih di dalam bab ini. Sebab itu bila kita belajar ilmu usul fiqh, kita akan belajar tentang 5 perkara khusus di dalamnya. Tentang al-hakim, iaitu siapakah yang, ya, yang menetapkan, yang mewajibkan. Tentunya al-hakim itu adalah Allah Ta'ala. Dialah yang menetapkan dan diwakilkan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi SAW mengajar para sahabat, yang ini wajib, ya, yang ini sunat, yang ini kena buat, yang ini kena tinggalkan, yang ini makruh dan sebagainya. Ketika zaman Nabi SAW tidak ada lagi istilah yang 5 itu. Ya, tapi Nabi SAW bila perintah, para sahabat langsung buat. Ya, mereka tak tanya Rasulullah ni wajib ke, sunat ke, makruh ke, haram ke. Kemudian para ulama, ya, mensistematikkan supaya kita mudah faham. Ya, adapun Nabi SAW dia langsung yang mengajarnya pada para sahabat Nabi SAW. Dan para sahabat tidak bertanya pula ini wajib ke, haram ke, makruh ke. Dia tahu apa saja Nabi SAW perintah, mereka buat. Jadi bila berlalu masa, perlu dibukukan, perlu didokumentkan, perlu disistematikkan supaya selaras di seluruh dunia ketika mana Islam tersebar luas. Ya, jadi, ya, ini adalah perkara yang sangat agung yang ditinggalkan oleh para ulama kepada kita. Baik, jadi perbahasan ini luas. Kemudian kita akan tengok hukum pula. Ya, tadi yang menetapkan hukum, sekarang menjatuhkan hukum. Ada berapa hukum? Hukum 5 tadi. Kemudian mahkum fih, mahkum alaih. Ini semua perbahasan-perbahasan dipelajari di dalam mana? Di dalam ilmu usul fiqh. Kemudian menatijahkan fiqh itu. Ya, dan ya, menjadi kewajipan seorang muslim untuk belajar khusus perkara-perkara yang diwajibkan padanya. Baik, sebab itu, ya, dalam hadis ini Nabi SAW pertamanya menjelaskan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajipan. Maka jangan sekali kita sia-siakan. Jadi kewajipan-kewajipan Allah Ta'ala itu semuanya telah jelas. Yang Allah perintahkan semua dah disusun oleh para ulama, yang disepakati. Contoh kewajipan kita sebagai seorang muslim menegakkan perkara, ya, ibadah yang telah kita sebut di banyak hadis. Bermula dengan hadis yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, iaitu apa dia? Perkara pokok ibadah, solat, puasa, zakat, haji, ya. Kemudian hal yang berkaitan dengan akidah, ya, itu adalah fardu, wajib, iaitu mentauhidkan Allah dan larangan berbuat syirik. Ya, perintah Allah lagi wajib, iaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan menjauhi segala perkara yang tiada daripada sunnah Nabi SAW, iaitu bid'ah, tinggalkan. Itu adalah kewajipan seorang muslim. Kewajipan untuk memiliki akhlak yang agung, berperibadi mulia, itu juga wajib. Banyak kewajipan-kewajipan ini yang semuanya kita pelajari. Ya, maklumun minad din bid darurah. Kita tahu semuanya. Ya, kewajipan-kewajipan yang paling asas. Ya, jadi kewajipan kita adalah menunaikan, ya, seluruh perkara yang Allah wajibkan. Itu secara ringkas. Jadi perkara yang wajib terang dan jelas. Ya, dan kewajipan itu
merupakan fardu. Dan fardu itu pula para ulama bahagi pula. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya, fardu ain kewajipan yang semua orang tak terkecuali. Tak ada pilihan. Ya, setiap mukallaf yang cukup syarat, maka dia secara peribadi wajib mendirikannya. Secara peribadi dan juga ada yang secara berjamaah. Ya. Solat 5 waktu. Ya. Bagi lelaki, ya, dia dituntut untuk mendirikannya secara berjamaah jika tidak ada uzur syar'i. Fardu kifayah, bila sebahagian daripada kaum muslimin telah melakukannya, maka terangkatlah kewajipan itu, kefarduan itu kepada muslim yang lain. Apa contohnya? Selalu mudahnya tentang solat jenazah umpamanya. Ya, maka terangkatlah. Ya, menjawab salam umpamanya. Salam tu jawab wajib. Ucap sunat. Bila orang yang sedikit bagi salam pada orang yang banyak, maka bila di antara 2-3 orang daripada yang ramai itu telah menjawab, yang lain tak jawab, maka terangkat. Ya. Itu sebab telah menjadi ada perwakilan. Ya, amar makruf nahi munkar umpamanya. Dia wajib. Tapi dia fardu kifayah. Ya. Ada sebahagian yang telah melakukannya, maka terangkatlah kewajipan itu. Ya. Contoh di satu kampung. Kampung tu, dia tak ada seorang pun ustaz di kampung tu. Maka menjadi fardu kifayah. Kena lahirkan seorang ustaz untuk mendidik orang kampung tersebut. Apatah lagi dia di pendalaman. Tak ada orang yang nak membimbing mereka macam mana nak solat dengan betul. Macam mana nak baca Quran. Maka ketika itu jadi fardu kifayah. Ya. Kalau dia tak buat, maka satu penduduk kota, kampung itu berdosa. Itu. Jadi ini semuanya perkara yang makruf kita ketahui. Jadi perintah Nabi SAW yang pertama menjelaskan bahawa wajib kita menjaga perkara-perkara fardu dan wajib. Ya. Dan ini ada perbezaan istilahnya, ya, dari sisi mazhab. Itu tak perlu masuk lah. Ya, kalau dari sisi mazhab Hanafi dia ada beza fardu dan wajib. Tapi kalau dari sisi ya mazhab Syafi'i, ya, yang wajib tu ialah, ya, setiap yang diwajibkan berdasarkan dalil syariat dari kitab, sunnah, ijma' dan yang lainnya dari dalil syar'i, maka hukumnya fardu. Tu fardu. Ya. Jadi bila ada dalil yang mewajibkan, yang memerintahkan, maka dia jadi kewajipan. Baik, itu secara mudah yang pertama, kewajipan. Ini semua yang telah kita jelaskan tentang hal yang berkaitan kewajipan seorang hamba, iaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah. Tauhid itu wajib, beribadah itu wajib. Dan seluruh ibadah itu wajib ditujukan pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Jadi, ya, Nabi SAW memperingatkan kita jangan sekali mensia-siakannya. Solat jangan diabaikan. Jangan tak buat. Menutup aurat, hijab wajib. Ya, jangan pula dia meninggalkan kewajipan berhijab. Dia berkata jujur, ya, maka dia wajib. Jangan pula kebalikan daripada itu, dia menipu. Tadi kita telah jelaskan hadis yang berkaitan dengan, ya, bencana lisan. Menjaga lisan, ya, berkata baik atau diam, itu adalah kewajipan. Jika dia berpaling, maka dia jadi satu perkara yang dilarang, yang mendatangkan mudarat. Boleh faham? Jadi, kena ingat, penetapan hukum hakam mutlak adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW menyampaikan semuanya, tak ada satu yang tertinggal. Kemudian datang para ulama memudahkan kita untuk memahami berdasarkan hadis-hadis dan dalil-dalil mereka kumpulkan, mereka satukan, mereka letak di bab-bab dalam perbahasan fikih yang berkaitan dengan amal ibadah. Ya, datang para ulama akidah menyusun dalam bab kitab-kitab akidah yang untuk kita berjalan di atas kewajipan seorang hamba mentauhidkan Allah, ya, dengan secara terperinci dan secara, ya, global. Semua dijelaskan. Kewajipan kita apa? Belajar. Jadi kalau tak belajar, macam mana kita nak dapat menunaikan dengan sempurna? Baik, itu adalah faedah yang, ya, kedua atau ketiga. Kemudian, penetapan hukum hakam ini adalah kewajipan dan seumpamanya ini, semuanya adalah untuk kebaikan seorang hamba. Ya, bukan untuk menyulitkan seorang hamba. Dan Allah tak mengambil manfaat daripada apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dan ini telah berlalu penjelasannya. Apa saja yang Allah Ta'ala wajibkan terhadap hamba untuk dilakukan, ya, maka itu manfaatnya kembali pada siapa? Kepada hamba. Ya, sebagai tanda syukur mereka, sebagai tanda ikatan mereka, hubungan mereka dengan Allah Ta'ala yang telah memberikan mereka nikmat yang tak terhitung. Itu yang pertama. Kemudian yang seterusnya Nabi SAW menyebutkan, dan dia, ya, Allah telah menentukan beberapa batasan, maka janganlah kamu melanggarnya. Yang pertama tadi adalah hadis ini menjelaskan perkara-perkara yang difardukan, perkara-perkara yang diwajibkan, ya, tauhid, ibadah, akhlak, muamalah,
Dan kita simpulkan yang selalu kita sering sebut, temanya apa? Iaitu menegakkan hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, baik. Yang kedua adalah Allah Taala telah menetapkan beberapa batasan, ketentuan. Iaitu Allah telah tetapkan beberapa ketentuan, batasan, maka jangan kita melanggarnya. Maka jangan sekali-kali melanggarnya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Jadi para ulama menyebutkan tentang perkara ini, makna apa yang disebut oleh Nabi SAW, had ini, had. Had itu adalah yang pertamanya diertikan sebagai pembatasan hukum yang dilarang melangkahi atau melampauinya. Dengan melakukan sesuatu yang menyalahinya atau berbuat yang dilarang. Jadi hidup kita ini di dunia ada batasan. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya berbuat sesuka hati. Ada batasan, ada aturan. Kita diatur, bukan kita mengatur. Sebagai seorang hamba, kita diatur oleh yang menciptakan kita, iaitu Rabb, Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala menyebut dalam Quran, tilka hududullah fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Yang demikian itu batasan-batasan Allah, maka janganlah kamu melampauinya. Barang siapa melampaui, yang melanggar batasan-batasan Allah, maka mereka itu ialah orang-orang yang berbuat anaya. Surah Al-Baqarah ayat 299. Ayat ini asbabnya adalah tentang yang berkaitan dengan talak. Talak hendaklah dilakukan dengan baik, dan rujuk juga hendaklah dilakukan dengan baik. Ini di antara batasan-batasan aturan adab di dalam berumah tangga. Jika berlaku konflik rumah tangga, maka jalan keluar salah satunya yang terakhir adalah talak. Tapi mesti dilakukan sesuai. Sebab itu dalam bab munakahat dibahaskan secara panjang lebar. Talak bain, talak bid'ah, talak sunnah. Kemudian ada rujuknya, ada hukum hakam yang berkaitan dengannya. Boleh tak talak seorang isteri ketika dia mengandung ataupun ketika dia berada dalam keadaan haid dan sebagainya. Itu semua di perbahasan. Dan ada satu surah Al-Quran yang menjelaskan tentang surah ini. Apa? Surah At-Talaq. Jadi ayat ini turun menjelaskan tentang etika. Jangan melampaui batas sehingga menganiaya. Sebab kuasa talak itu pada lelaki. Jangan dia menzolimi seorang wanita, seorang isteri. Jadi hendaklah dilakukan dengan mengikut batasan yang telah Allah tetapkan. Kalau tidak, akan berlaku kezoliman. Dan Islam sangat-sangat melarang kezoliman. Sebagaimana yang telah berlalu dengan hadis kursi. Allah dia melarang kita melakukan kezoliman. Kerana Allah dia maha adil. Jadi dia inginkan hamba-hambanya juga melakukan keadilan. Indah tak Islam? Hebat Islam. Memerintahkan kita agar sentiasa menegakkan keadilan dalam segala perkara. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan ihsan. Tengok, adil dan ihsan dua perkara yang sangat penting. Adil, kemudian yang terbaik dalam apa saja urusan. Sehingga dalam urusan rumah tangga, ketika kamu berkahwin, bukan main lagi bergembira, seronok, sayang isteri, sayang suami. Tapi bila Allah uji barangkali, ia mula saling tak bersefahaman. Allah ajar jalan keluarnya sebelum pergi ke muncak kepada penceraian. Kena kaunsul dulu, minta pandangan, jumpa, kaunseling, di jabatan agama dan sebagainya, minta pendapat dan sebagainya. Tak ada jalan lain dah. There is no way out. Barulah last resort. Itu pun dalam talak ada talak 1, talak 2, talak 3. Kemudian ada hak-hak dia terhadap isteri yang ditalak itu, yang dicerai itu. Sangat terperinci. Cuba tengok mana ada hukum yang berkaitan dengan perkahwinan yang dijelaskan dalam Islam. Batasan-batasan hukum-hukum dia very detail, very clear. Buka bab munakahat saja berjela-jela. Sebelum kahwin nak meminang, kahwin, akad dia, syarat-syarat dia. Kemudian kewajipan seorang isteri, kewajipan seorang suami. Ada hukum tak boleh, hukum-hukum larangan, li'an, zihar, macam-macam. Ini orang yang berumah tangga wajib belajar. Tiba-tiba dia jatuh dalam bab zihar, bencana dia. Hukum li'an, hukum menuduh isteri, berzina dan sebagainya. Dan sebagainya semua ada kaedah-kaedah dia, sangat terperinci. Perkara-perkara ucapan lisan yang boleh menyebabkan jatuh talak, sama ada sengaja atau tidak. Ada lafaz kinayah, ada lafaz yang soreh, terperinci semuanya. Kena ulang gaji, kena baca.
terutamanya siapa? Suami. Ya. Dia bagi syarat contohnya. Dia main-main je ataupun dia geram, dia emosi. Kau keluar rumah aja cerai kau talak satu. Contoh dia kata begitu. Tiba isteri dia keluar rumah. Ya. Tak balik rumah mak dia, jatuh terus. Nampak tak? Dan di Malaysia di antara perkara yang berlaku adalah banyaknya keadaan penceraian. Ya, sebab itu bila kita berumah tangga mesti niat untuk kekal selama-lamanya sehingga ke syurga. Ya, cabaran untuk rumah tangga ya bukan waktu berkahwin, nak mengekalkan rumah tangga sampai ke akhir hayat. Sebab itu kena sentiasa banyak bertolak ansur, ya, banyak dekat dengan agama, kawal emosi, ya, jangan dahulukan hawa nafsu. Yang paling penting apa dia? Wujudkan keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Isteri wajib memahami tanggungjawab dia terhadap suami, begitu juga suami. Jangan one way saja, mesti both way. Give and take. Ya, hargai kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Banyak bersabar. Ya, kemudian seorang suami mesti mendidik isteri hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Wajib. Ya, ajar isteri, ajar anak-anak perempuan yang nak berkahwin bab munakahat daripada awal sampai akhir supaya nanti bila dia masuk dalam urusan rumah tangga dia buat persiapan. Dia dah ada alat dia untuk dia tapis. Kalau berlaku kes ni, tool siapa nak pakai supaya selamat. Bila bergaduh, seorang suami jaga lisan dia. Marah macam mana pun, emosi tinggi macam mana, jangan sekali-kali keluar satu ungkapan yang menyebabkan cacat rumah tangga. Pernah ada sejarah dia menceraikan isteri. Lepas tu menyesal. Betapa banyak orang yang menyesal. Ya. Dia geram pada isteri dia, aku cerai kamu, talak 3. Wahai CBCD. Kemudian. Lepas tu menyesal. Nak rujuk semua tak boleh lah. Kecuali isteri dia kahwin lain. Ya, kemudian bersama dengan lelaki itu, kemudian lelaki itu ceraikan baru boleh kahwin. Sebab tu orang tu dulu ada apa? Ada istilah dia. Kahwin Cina buta. Atau dia panggil apa? Gila. Kalau dia dah cerai isteri tu, dia gila kepada isteri dia balik. Gila talak. Waliyazubillah. Ini sebab apa? Tak ada ilmu. Sebab apa? Menurut emosi. Syaitan memang dia di antara strategi dia setiap saat untuk memisahkan suami isteri. Itu kerja dia. Jadi kalau tidak ada ilmu tentang itu, ya, tentang batasan-batasan Allah yang wajib kamu jaga khususnya suami, bencana. Itu yang banyak berlaku. Kemudian menyesal. Menyesal barulah nak cari orang yang orang agama nak nasihat. Nak nasihat macam mana lagi lah. Ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua dimasukkan dengan hudud di sini atau had, iaitu hukuman yang dijatuhkan, yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada pesalah-pesalah, pelaku-pelaku. Dan ini telah kita pernah jelaskan dalam, iaitu hal yang berkaitan dengan, ya, iaitu hukum yang berkaitan dengan konon jinayah syariah, ya, yang melanggar 5 perkara. Iaitu yang berkaitan nak jaga hukum ni untuk jaga 5 maqasid. Itu kan maqasid berkaitan dengan hukum fiqh, berkaitan dengan siasah, berkaitan dengan hak kepimpinan untuk menegakkan hukum hudud. Ya, hudud, hukum had, takzir, qisas, ya, diat dan sebagainya. Itu hukum Islam. Ya, hukum yang ditetapkan oleh Allah yang dijatuhkan kepada pelanggaran-pelanggaran. Contoh apa hukum hudud? Seperti, ya, orang yang berzina. Ya, yang berzina, ya, 2 kategori. Dia belum pernah berkahwin, dia berzina. Atau dia dah berkahwin, dia berzina. Waliyazubillah. Hukumnya berbeza. Kalau belum kahwin, ya, kedua-duanya dihukum sebat 80 kali rotan. Kemudian dibuang negeri selama 1 tahun. Adapun kalau dia dah pernah berkahwin, ya, maka dia dihukum rejam. Kita pagi tadi, pagi atau semalam, pagi, tentang seorang sahabat Nabi SAW, Ma'is radhiyallahu anhu. Begitu juga tentang Ma'is radhiyallahu anhu. 4 kali dia sebut pada Nabi SAW. Ya. Tu peristiwa yang berlaku pada Nabi SAW adalah premis bagi contoh teladan pada umat yang datang kemudian. Bagaimana nak menjatuhkan hukuman. Di zaman Nabi SAW berlaku tak orang mencuri? Berlaku. Tapi bilangan sedikit. Ya, sekarang berata-rata orang mencuri. Ya, berata-rata orang berzina. Ya, berzina yang belum kahwin, berzina yang dah berkahwin. Waliyazubillah, Masya Allah. Sebab tu kena berdoa kepada Allah agar dijauhi kita dan keluarga kita daripada melanggar batasan-batasan Allah. Ya. Bila dah terlajak hukum Islam tak ditegakkan, maka tak lepas dia. Maka hendaklah dia bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah. Cacat keturunannya. Ya. Dan betul banyak berlaku gitu. Dan anak luar nikah, dia panggil anak luar nikah. Patutnya kena guna istilah anak zina. Anak luar nikah kan indah sebutannya. Tak ada rasa bersalah. Jadi kena guna istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Anak zina.
Macamlah orang ganti interest. Riba tu interest, dia kata bunga. Bukan bunga. Tu riba. Tambahan. Guna istilah yang syar'i. Tapi bila dipalingkan orang dapat indah, rasa seronok pula. Dia terlibat dengan riba. Padahal riba adalah haram. Nanti akan datang penjelasan. Jadi, ya. Kemudian contoh lain adalah hudud dikenakan pada orang yang mencuri. Cukup syarat potong tangan. Ni pergerakan tangan, bukan potong kat sini. Itu undang-undang Islam. Yang boleh kita nampak hukum-hukum Islam ini masih hidup, masih dapat dilestarikan adalah di negara Arab Saudi. Masya-Allah. Allah jaga negara itu ya dari sisi perkara tauhid, ya perkara sunnah, ya. Maka tidak ada kesyirikan, ya terjaga, tidak ada perkara kebidahan dan hukum Islam tegak. Sebab itu Arab Saudi itu dipanggil negara tauhid. Tapi ramai orang yang membenci negara tersebut. Sayang, kenapa jadi demikian? Ya, padahal mereka lah negara yang memiliki ramai para ulama yang menegakkan perkara tauhid, menegakkan sunnah dan menegakkan hukum Islam berjalan. Ya sudah tentu pemerintahnya ada banyak kekurangan. Ya pemerintah dia satu isu dia. Ya. Pemerintah di mana-mana dunia pun ya kita nak cari seperti para khulafa ar-rasyidin tak jumpa di zaman sekarang, betul kan? Barangkali kita tunggu nanti datang Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Ya kita telah belajar dalam bab akidah ya bahawa pemimpin itu zalim macam mana pun wajib taat. Dosa dia, kezaliman dia nanti dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Kita lepas. Ya masya-Allah. Tapi ini juga telah banyak dilanggar ketika kita telah membincangkan hadis yang berkaitan dengan wasiat Nabi SAW yang menggetarkan hati, mendatangkan takut dan melidang air mata para sahabat Nabi SAW. Ya, iaitu apa? Taat kepada wasam wa ta'ah. Ya, walaupun dia seorang Abdul Habsyi. Terperinci kita jelaskan. Ya, maka berjalan di atas ketetapan yang Allah tetapkan. Jangan langgar. Kalau langgar, maka akan datanglah musibah demi musibah. Baik, kembali. Jadi, dalam bab yang berkaitan dengan penjelasan tentang batasan-batasan Allah ada dua. Satu khusus tadi yang berkaitan dengan melampaui batas dalam perkara hukum, khusus berkaitan dengan nikah kahwin tadi, talak. Yang kedua adalah khusus pada ya perkara yang melanggari syariat Allah, hukum-hukum Allah yang dikenakan dijatuhkan hukum. Ya, baik. Yang ketiganya adalah yang ketiga dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang iaitu Allah Taala telah mengharamkan beberapa perkara. Ya, Allah wa harrama asya'a fala tantakihuha. Ya. Yang ketiga adalah dia yakni Allah telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kamu melanggarnya. Perintah dan tegah. Perintah perkara yang diwajibkan untuk kita melaksanakannya. Tegah adalah perkara yang dilarang. Dia perkara yang haram. Maka jangan sekali-kali kita melakukannya. Ya Allah sebut di dalam Al-Quran, contoh dalam surah Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya katakanlah, ya wahai Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Ya Allah mengharamkan pada kita perbuatan keji yang nampak, yang tak nampak. Yang keji nampak, yang zahir. Seperti apa? Seperti apa? Rasuah, riba, menipu dengan lisan, ya, membunuh. Apa lagi? Yang nampak? Mencuri, berzina. Ya, perbuatan fizikal dia nampak. Ya. Ada yang tersembunyi apa? Yang tersembunyi. Perkara yang diharamkan yang tersembunyi. Ni dalam hati ni. Syirik. Ya, tapi syirik boleh nampak juga dalam bentuk perbuatan seperti menyembah, tunduk, patuh, pergi ke tempat-tempat yang dilarang. Ya, pergi ke tempat-tempat kesyirikan. Ya, menyambut hari-hari kebesaran agama lain yang merupakan syiar agama mereka. Ya, pergi ke gereja dan sebagainya dengan niat membesarkan agama tersebut, meraihkan agama tersebut. Itu semuanya dilarang. Ya, yang tersembunyi adalah amalan hati. Ya, sifat-sifat tercela, dengki, hasad, sombong, riak, sum'ah, ujub. Ya, dah banyak lagi. Ya, ataupun perbuatan keji yang dia lakukan secara dia bersembunyi. Melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan Allah ketika dia bersendiri. Ketika dia duduk seorang-seorang atau duduk di luar negara, tak ada orang Islam, dia tak tengok, dia pun buat maksiat. Dia buat perkara maksiat. Macam-macam lah.
Ya, itu semuanya adalah perkara yang diharamkan. Ya, dan perkara haram kita telah jelaskan. Innal halala bayyinun. Haram juga bayyinun. Haram ni dalam perkara pelbagai. Akidah. Perkara haram yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Perkara haram nombor 2 adalah melakukan kebid'ahan. Ya. Tu begitu. Ya, perkara yang haram. Dari sudut akidah, dari sudut ibadah, perkara yang haram banyak. Betul kan? Perkara ibadah diharamkan apa? Diharamkan kita. Ya. Iaitu apa? Apa yang diharamkan? Ketika berpuasa, diharamkan kita melakukan pembatalnya. Makan tu okey lagi lah. Bukan okey lah, salah. Ya. Seperti dia melanggar larangan-larangan puasa. Dia apa? Dia berhubungan dengan suami isteri. Larang. Dia pergi buat. Kena kafarah. Contoh. Ketika dia solat. Ya. Ketika dia solat, apa yang halal sebelum tu jadi haram. Miftahus solat at-takbir wa tahrimuha at-takbir. Ya, pembuka solat itu adalah taharah. Yang mengharamkan dia ketika dia takbir. Apa yang diharamkan dalam solat? Makan, minum, bercakap, ketawa, tengok berkata, tengok orang, tengok sana, tengok sini, kemudian bagi respon pula. Ketawa dia, senyum dia. Sambil solat ketawa, kukah-kukah dia. Haram katanya. Ya. Bermain-main anggota dia, bergerak, tak tentu ada. Ya. Tu, boleh batal solat dia. Tu kan dilarang. Puasa, bercakap dusta, mengutuk orang, menghina, berkelahi, bergaduh. Itu semua perbuatan haram. Baik. Ya, jadi dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Haram yang paling besar. Ya, sehingga para ulama mengatakan ada dalam ayat yang satu lagi, iaitu dia susun ikut urutan. Setelah syirik kepada Allah, kemudian ni, ya, wa antaqulu, ya, ala Allah ma la ta'lamun. Tengok, ni kan susunan. Mula-mula, ya, dosa yang mula-mula haram segala perbuatan keji yang terlihat dan sembunyi. Kemudian perbuatan dosa. Kemudian perbuatan zalim tanpa alasan. Kemudian mengharamkan sekutu Allah. Kemudian kemuncaknya adalah mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Maknanya dosa yang paling besar yang berkaitan dengan Allah adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sehingga para ulama menyebut di antaranya adalah apa? Contoh, ketika berlaku suatu musibah, mereka kata, musibah ni sebab sekian-sekian. Macam mana dia tahu sebab sekian-sekian? Secara takyin, secara pasti. Kita diturunkan COVID-19 ni sebab apa? Sebab umat Islam ni banyak melakukan perzinaan. Macam mana kamu pasti? Macam mana kamu pasti? Macam mana kamu memastikan tu? Ada dalil dalam Al-Quran, Allah larang. Ya, sebab macam mana kamu tahu? Ya, hikmah dan sebagainya. Padahal Allah tak menetapkan begitu. Allah tak beritahu. Dia turunkan COVID-19 ni disebabkan ramai umat Islam tak solat umpamanya. Dia sebut secara takyin, seolah-olah dia tahu. Tu berkata di atas Allah tanpa ilmu. Ya. Tapi kalau kita sebut secara umum, general, tidak takyin. Ya, barangkali Allah turunkan musibah ni disebabkan banyaknya dosa-dosa kita. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Begitu, umum, general. Tapi kalau kita spesifik, COVID-19 ni diturunkan kerana sekian. ABC. Satu-satu dia senarai. Ya, dengan takyin, dengan pasti. Seperti kisah, ya, bagaimana dua adik-beradik itu. Ya, yang menegur, kemudian dia kata, ini, ya, ahli, kamu ni jahat, ahli neraka. Ya, nanti kemudian dibangkit negeri akhirat, yang dia kata tu, yang si jahat itu masuk neraka, Allah kata, macam mana kamu boleh menetapkan? Itu kan hak Allah Ta'ala. Ya, jahat macam mana manusia pun, kita tak menerakakan seorang. Bukan tugas kita. Tapi kita menjelaskan peringatan. Pengeringatan dengan hukum berbeza. Contoh hadis yang telah kita bahas. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua perbuatan bid'ah sesat dan setiap kesesatan ke neraka. Kita tidak menghukumkan pelakunya, tapi kita menghukumkan perbuatan tu. Khawatir nanti dia mendapat ancaman Allah Ta'ala. Peringatan. Tapi kita kata, tu pelaku bid'ah masuk neraka, kekal sama. Tak. Bukan begitu maksudnya. Dilarang. Sebab itu adalah hak Allah Ta'ala. Kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam batin dia. Ya, barangkali dia buat disebabkan kejahilan. Barangkali dia buat sebab dia ikut orang ramai berbuat. Barangkali dia berbuat disebabkan dia dipaksa. Dan sebagainya. Banyak tu kemungkinan-kemungkinan. Sebab tu mengkafirkan seseorang Muslim adalah perkara yang paling dilarang, paling besar risiko dia. Kalau tak ada pada dia, kembali pada kamu. Dan kita lihat bagaimana, ya, kenyataan di lapangan. Banyak orang yang satu ketika mengkafirkan orang, tiba-tiba
pengkafiran tu kembali pada dia. Dia hukum orang tu buat sekian, bersama dengan orang sekian, kamu kafir. Tiba-tiba apa jadi? Dia buat seperti orang yang dihukum dulu, tuduh kafir. Kembali pada dia. Terang Allah tunjuk di dunia lagi. Nampak tak? Jadi hendaklah segera berhati-hati. Sebab itu ulama sunnah sangat teliti dalam menjatuhkan hukum. Sehingga mereka membuat kaedah-kaedah dawabit dalam menetapkan kekafiran, kebidahan dan sebagainya. Dan ini bukan ruang orang awam. Ini adalah pakar-pakarnya, ulama Rabbani yang mumpuni dalam ilmu. Itu pun mereka begitu teliti. Mereka mesti cari jalan dulu untuk melepaskan orang itu sebelum dijatuhkan hukuman. Sebab tu ada kaedah, iaitu bagaimana seseorang itu boleh jatuh ke dalam kekafiran. Syarat yang pertama, mesti tidak ada penghalang. Yang kedua, yang dia lakukan tu memenuhi syarat. Itu pun dipanggil oleh pihak yang berautoriti. Para ulama cross check dulu. Ketika dia ucapkan tu, dia sedar tak? Oh, saya sedar. Contoh, seseorang mengatakan solat tak wajib atau menutup aurat tak wajib. Panggil dia. Panggil dia. Pihak yang berautoriti lah, jabatan agama kalau kita. Kaunseling dulu tanya. Ketika kamu ucapkan ni, kamu kata solat tak wajib tu, kamu sedar tak apa yang kamu ucapkan? Ya, saya sedar. Kamu tahu tak solat ni adalah perintah Allah, wajib bagi seorang Muslim. Dia rukun Islam yang kedua. Tahu saya sedar? Sedar. Ada tak orang yang paksa kamu untuk ucapkan? Tak ada. Saya sukarela. Saya ucapkan dengan penuh. Penuh keyakinan, penuh bertanggungjawab. Tu dia jawab gitu. Kemudian dia tegak hujah pada dia. Tidak ada paksaan pada dia. Dia faham. Dalam keadaan dia sedar. Dia seorang mukallaf. Dia bukan something wrong, short circuit. Dia minda dia. Cek semua ni, detail dulu. Setelah jelas. Semuanya ada di atas kesedaran dia. Kemudian ditegakkan hujah pada dia. Diterangkan pada dia, solat ni wajib. Ni perintah Allah. Ni dalil-dalilnya. Dia degil lagi. Bahkan dia memantah lagi. Pada saya solat tak wajib. Tak relevan dah pada zaman sekarang. Mengganggu produktiviti kita. Dan sebagainya. Degil. Dikurung dia. Kalau tak silap dari sisi mazhab Syafi'i, 3 hari. Bagi dia peluang untuk bertaubat. Barangkali ketika itu, barangkali dia stres ke apa ke. Allah uji dia. Barangkali dia dulu ahli solat. Tiba-tiba Allah uji dia. Susah, sulit, macam-macam penyakit, bagai-bagai. Dia stres. Bagi 3 hari. Panggil semula. Cek juga, macam tu juga. Maka baru dijatuhkan hukuman. Sesuai dengan aturan syariat. Ini bukan senang. Baik. Jadi, larangan-larangan Allah ini jelas. Para ulama tadi mujtahid menyenaraikan apa dia perkara-perkara larangan yang disepakati. Dan Quran banyak. Contoh, kalau kita buka dalam Quran, kita akan temui larangan-larangan Allah yang Quran terang secara jelas. Contoh, kita pernah sebelum ni tadabbur, tapi berhenti pada larangan yang kedua, iaitu surah Al-An'am ayat 151 hingga 153. Di situ kita sebut, para ulama sebut, ini adalah wasiat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya tentang 10 perkara. 10 perkara ni yang kita baca maksud saja sebab panjang ayat dia. Masa pun tak mengizinkan. Tapi Allah Ta'ala memulai ayat ini dengan Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Tu. Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kamu kepada kamu. Ni 10 perkara. Perkara yang diharamkan, jangan buat. Jelas ni. Maka ini dalil daripada Quran, jelas. Surah Al-An'am ayat 151 hingga 153. Apa larangan Allah yang pertama yang diharamkan? Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kamu bersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini kan larangan Allah yang paling besar. Larangan Allah yang paling yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala jika hamba-hambanya melanggarnya. Maksiat yang paling besar, dosa yang paling besar, kejahatan yang paling besar, kezaliman yang paling besar, iaitu melakukan syirik kepada Allah. Jadi nombor 1. Kemudian yang kedua apa? Iaitu wabil walidaini ihsana. Tu. Iaitu berbuat baik kepada orang tua kamu. Mafhum mukhalafahnya, jangan durhaka kepada kedua bapa. Yang tadi kewajipan Allah Ta'ala. Yang kedua kewajipan sesama manusia yang paling utama, iaitu perintah berbuat taat, terkandung padanya larangan. Jangan durhaka kepada kedua bapa. Hendaklah melakukan birrul walidain. Yang ketiga, iaitu wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Bunuh dulu tak canggih. Lahir anak baru dibunuh. Sekarang bunuh dalam kandungan. Digugurkan. Macam sebab. Jadi antara sebabnya sebab anak zina.
Ya, dahlah melakukan zina, kemudian dia bunuh pula anak dalam kandungan. Anak tu dah cukup sifat dah. Dah ditiupkan ruh. Kita belajar dah hadis ruh, dilarang. Ya, kemudian anak itu dah lahir, dia buang di sana sini. Sanggup dia letak dalam tong sampah sampai anjing gigit. Dia letak dalam longkang, letak dalam semak. Bahkan ada yang dihumbankan di dalam sungai. Tengok berjayanya syaitan, ya, menyesatkan manusia. Mula perintahkan untuk, iaitu apa? Nak membawa kepada jalan perzinaan. Chatting-chatting, telefon, WhatsApp, mesej, kemudian jumpa, kemudian ajak pergi ke mana-mana. Kemudian berlakulah perzinaan. Sebab itu jangan sekali-kali. Faham? Ya, takut kita di zaman ini, terutamanya anak-anak perempuan. Dulu susah nak chatting-chatting. Dulu kena tulis surat. Surat berapa hari nak sampai? Sebulan pun sampai. Itu malu yang amat tinggi generasi dulu. Sikit kemaksiatan. Sekarang ya Allah, perzinaan bukan hanya berlaku di kalangan orang dewasa, budak-budak kecil pun dah pandai. Wal'iyahzubillah. Ya Allah, jauhilah kami, anak keturunan kami, ya, daripada perkara tersebut. Masya Allah, khawatir. Ya, syaitan bawa daripada situ sampai kepada perzinaan. Kemudian anak pula, kemudian nanti dia bunuh pula, jadi pembunuh. Adalah penzina, kemudian pembunuh. Ya. Sebab tu, di antara jalan lain yang membawa kepada itu adalah perzinaan ini apa? Iaitu minarak. Minarak yang paling berbahaya. Mula dia minarak, dia mabuk. Kemudian dia berzina. Kemudian dia membunuh. Tu. Dia 3 serangkai. Macam penyakit 3 serangkai pada manusia. Ya, sebab tu Islam tutup semua pintu-pintu itu. Tapi apakan daya di zaman sekarang pintu itu semua terbuka lebar. Ya, menerusi jalur lebar. High speed. Maka takutlah, ittaqillah dengan handphone kita tu. Sebab itu adalah mesin penjana. Kalau tak dijaga, dia akan membawa kepada maksiat. Mula maksiat secara peribadi. Kemudian maksiat secara berdua, bertiga, berjamaah lagi buat. Program. Melampau mengikut cara orang kafir. Orang kafir yang ajar. Jadi, senjata yang kuat untuk menjaga diri adalah takwa. Sebab tu hadis yang sebelum ini sangat besar faedahnya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata muha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yaitu yang paling penting apa? Yaitu iringilah kejahatan dengan kebaikan. Nescaya dia akan hapuskan. Dan yang paling utama adalah jaga ketika bersendirian. Jangan sekali-kali jatuh dalam kemaksiatan. Ketika di keramaian kita boleh lagi. Sebab apa? Banyak penghalang-penghalang. Takut orang tengok, takut orang tahu. Sekurang-kurangnya jaga. Ya. Tu. Sebab tu ada orang macam mana dia nak jaga diri dia. Dia tukar penampilan dia. Contoh orang lelaki pakai kopiah. Dengan kopiah tu bila nak buat maksiat dia ingat aku kopiah. Janggut ni malu ni orang tengok. Pak lebay tak share ni buat maksiat. Ya, dalam dudukan dia dating lah pula. Tu. Ada faedah dia. Penampilan tu. Ya, sebab nak jaga dia. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian apa lagi larangan Allah? Ya. Iaitu wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan kalian mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ini sama tadi. Betul kan? Jalan-jalan kejahatan di zaman sekarang banyak. Banyak. Dan mudah untuk buat. Ya, sama ada yang nampak dan yang tak nampak. Malam-malam menyusup keluar rumah. Pergi mana? Rupa-rupanya pergi tempat judi, tempat main game, pengawayang gelap, pengawayang cerah. Ya. Macam-macam aktiviti tengah malam. Pergi melepak. Ya, pergi tempat-tempat maksiat. Pergi tempat-tempat macam-macam lah. Waliyahzubillah. Sebab malam, ya, pintu-pintu maksiat terbuka. Ya. Bahkan pintu-pintu rahmat juga terbuka. Maka pilih. Kemudian apa lagi? Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ya, janganlah kamu membunuh ya orang yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar. Ini kita dah belajar hadis sebelum ni. Ya, larangan membunuh. Ya, kecuali yang dibenarkan. Ada 3 kelompok saja yang dibenarkan dengan hak. Bila seorang telah mengucapkan Islam, maka terpelihara darah dan hartanya. Tu, umirtu an uqatilun nas, hadis tu yang telah kita ambil faedah. Ya. Siapa yang dihalalkan bunuh? Pertama, orang yang membunuh. Ya, dengan tanpa hak, maka dia dibalas bunuh. Ya. Itu hukum hudud. Ya. Tapi dia boleh diganti dengan pemaafan ataupun diganti rugi.
Tapi kalau hukum syariat ditegakkan, kalau hukum syariat tak tegak, memang kena bunuh lah dia. Bila cukup syarat. Tapi itu pun dibunuh dengan bukan cara Islam. Digantung sampai mati. Kalau Islam, dipancung dia. Nah, supaya orang yang takut. Nakalan minallah. Ya. Tu. Yang kedua siapa yang boleh dibunuh? Murtad. Buruk. Lawan terhadap pemerintah yang sah. Iaitu pemerintah yang meletakkan. Yang ketiga siapa? Tadi, zina tadi. Yang dah berkahwin. Zina muhsin. Ya, muhsan. Baik. Kemudian seterusnya lah. Ayat terujuk di situ. Jadi jelas 10. Ya, 10 larangan. Ya. Bila berbicaralah dengan apabila kamu berbicara maka berlaku adil lah. Ya, Allah minta kita tegakkan adil, jangan melakukan kezoliman. Ya, ada banyak lagi larangan-larangan Allah ya yang diharamkan oleh Allah maka kita tinggalkan. Hari ini ya perkara yang diharamkan banyak orang bermudah-mudahan. Terutamanya perkara apa yang orang mudahkan sekarang, benda yang diharamkan oleh Allah. Iaitu seperti banyak orang terlibat dengan riba. Riba ni dia bukan kira pinjam sikit atau pinjam banyak. Dosanya sama je. Dan riba adalah di antara dosa yang sangat besar sehingga Allah Ta'ala mengisytiharkan perang ya terhadap orang yang terlibat dengan riba. Bukan saja orang yang pinjam, orang yang beri pinjam, orang yang catit, orang yang jadi saksi, orang yang menyediakan tempat. Macam mana ni nak dapat hidup penuh keberkatan? Bekerja di tempat-tempat yang dilarang. Ya, kerja di kasino, kerja di kilang arak. Ya, kerja di tempat jual toto. Ya, Magnum, jual nombor. Macam-macam. Ya, itu semua kerja dia jadi alung. Alung. Haram. Sebab apa? Riba. Ya, kerja di bank-bank riba. Rezeki bumi Allah luas. Ya. Dia bekerja di tempat-tempat yang dia tahu makanan yang disajikan haram, tapi dia yang jadi chef di situ. Yang makan pula bukan saja orang-orang yang bukan Islam, orang kafir, orang Islam pun datang makan. Dia tak bagi tahu. Nampak? Dia terlibat dalam smuggling. Ya, memalsukan kad pengenalan. Bagi kad pengenalan pada orang yang tak sepatutnya. Macam-macam ni. Ya, ini semuanya dosa-dosa yang dilarang. Ya, perkara yang haram banyak. Pada hari ini orang dah tak peduli dah sumber halal haram dalam mencari rezeki, asal dapat je. Menerusi jalan tipu. Ya. Selalu kita ulang, scammer. Betul kan? Banyak. Scammer banyak bentuk pula. Macam-macam modus operandi dia. Minta derma, saya sakit dan sebagainya. Dia minta derma untuk sekolah tahfiz. Ya. Bukan semua, tak. Kita sebut general. Siapa yang buat, terasalah dia. Yang tak buat, jangan marah. Ya. Ya. Dia terlibat dengan collect duit untuk bantu orang, tapi dia memperkayakan diri dia. Beli kenderaan itu, kenderaan mewah ini. Ya, yang dia sumbang pada orang yang susah sikit aja. Tu. Hidup dia senang. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang diharamkan. Jadi hendaklah kita teliti dalam bab ini. Ya. Itu adalah perkara yang ketiga yang disebut oleh Nabi SAW. Ya, Allah Ta'ala dia telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kamu melanggarnya. Ya, dah kita sebut sebelum ni. Ya, tentang lisan, semuanya perkara-perkara yang ditegah, maka tinggalkan. Ya. Dan yang terakhir, ya Nabi SAW menyebutkan, iaitu ya wasakat an asya'a. Dan dia Allah Ta'ala telah mendiamkan banyak hal. Ya, rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kamu. Ya, ghaira nisyanin. Ya. Bukan kerana Allah Ta'ala terlupa. Ya, tetapi Allah nak kata apa sini? Fala tabhathu anha, maka janganlah kamu membahasnya. Ada perkara dalam urusan agama, ya Allah Ta'ala diamkan. Ini khusus ketika mana Nabi SAW menjadi Rasul, sebab ayat Quran masih turun. Jadi jangan banyak tanya. Sami'na wa ata'na. Ya, no question asked. Ya, sebab itu para sahabat Nabi SAW, mereka sangat malu. Sedikit sekali mereka tanya pada Nabi SAW. Ya. Sebab Nabi SAW larang qila wa qala. Ya, sebab apa? Ketika wahyu turun, kewajipan kamu adalah untuk menerima. Kecuali dalam perkara-perkara yang kamu perlukan penjelasan. Larangan banyak bertanya ni tentang apa ni? Iaitu untuk tidak berbuat. Ya, tidak berbuat. Ya. Ataupun kalau tanya menyusahkan. Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum.
Wahai orang beriman, janganlah kamu bertanya kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu justru menyusahkan kamu. Contoh, ya. Contoh dalam Sahih Bukhari disebut ketika mana Nabi SAW berkhutbah, tiba-tiba ada seorang tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, siapa ayah aku?" Dia tanya soalan tu. Apa kefaedah? Ya, nak teka, nak suruh Nabi teka. Nak test Nabi SAW ke? Kemudian apakah haji itu setiap tahun? Haji itu setiap tahun ke? Ya, Masya Allah. Ya, dan dalam hadis lain lah, itu bukan hadis yang sama. Ya. Jadi ketika dia tanya siapa ayahku, Nabi SAW pun bersabda si fulan. Kemudian turunlah ayat tadi yang kita baca. Ya. Dan pernah, ya, dalam Sahih Bukhari juga dan Muslim, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, orang bertanya kepada para sahabat dia, bertanya kepada Rasulullah SAW sehingga mereka menekan mereka dalam pertanyaan itu. Maknanya mereka memaksa Nabi SAW untuk menjawab. Nabi SAW marah, lalu naik di atas mimbar dan bersabda, pada hari ini tidaklah kamu bertanya sesuatu pun kepadaku melainkan aku akan menjelaskannya. Ya, seorang yang jika berdebat dengan orang, dia dipanggil dengan nama selain nama ayahnya sendiri dan berkata, wahai Rasulullah, siapa ayahku? Ada betul yang tadi. Ya. Wahai Rasulullah, siapa ayahku? Ya, Nabi SAW bersabda, ayahmu ialah Huzafah. Kemudian Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bangkit lalu berkata, kami redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Rasul. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan berbagai fitnah. Ya. Dan Qatadah ketika menyebutkan hadis ini membaca firman Allah. Ya, ayat tadi tu. Tu. Ya. Sebab itu larangan banyak bertanya ni, ya, bertanya yang akan menyulitkan. Soalan yang tak perlu ditanya. Tak ingat kita sebut dalam kaedah-kaedah bertanya. Ya, ada soalan irrelevant question. No need for you to ask. Ya, there is no benefit and yet ya dat mudarat lagi. Ya. Disaster pula untuk diri kamu. Ya, contoh tanya soalan-soalan yang tak sepatutnya tanya. Kalau di zaman sekarang contohnya. Kita sebut dah sebelum ni. Ya. Ustaz, kalau manusia sampai ke Pluto macam mana cara nak solat di planet Pluto? La ilaha illallah, kamu yang di bumi pun tak solat. Di Pluto bila kau nak sampai? Jangan ke planet Pluto, nanti jangan tanya planet Jupiter pula. Lepas tu planet Mustari pula. Tak keparah. Ya. Contoh dia tanya. Ya. Contoh dia tanya kita. Contohnya, ya. Contoh apa yang orang yang telah meninggal sedang berbuat sekarang di alam barzah. Dia buat apa sekarang ni agak-agak ayah kita Itu kan perkara gaib. Apa faedah yang kau tanya? Yang patut kau tanya, apa persiapan kau untuk pergi ke alam gaib tu? Alam barzah. Itu yang patutnya tanya. Ini macam-macam jenis orang tanya. Ya. Dia tanya sekarang Allah ni tengah buat apa ni? Ini sungguh mendatangkan keburukan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah tanya, Ustaz, saya ni agak-agak calon ahli syurga ke ahli neraka? Ada manusia sampai tahap tu. Ya. Tu. Masya Allah. Jadi ini semuanya soalan-soalan yang membinasakan orang yang bertanya. Dan orang yang tanya juga kalau dia jawab. Ya, tengok Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Imam Malik berpeluh. Kerana dia takut nak jawab soalan tu. Yang berkaitan dengan hak Allah. Ingat tadi. Yang mereka berkata tentang Allah tanpa ilmu. Akibatnya nanti apa? Mendapat kemurkaan Allah. Jadi teliti bila berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu dalam perbahasan bab asma wa sifat teliti, detail para ulama salah menjelaskannya. Ya. Mereka mulakan dengan apa bila membahas tentang nama-nama dan sifat Allah taala? Allah taala dia Maha Ghaib. Tak ada satu makhluk yang pernah melihatnya. Itu prinsip nombor satu. Yang kedua, yang paling mengetahui tentang Allah dia sendiri dan dia mengkhabarkan sifat-sifatnya dalam Quran. Yang ketiga, yang paling manusia mengetahui tentang Allah Ta'ala adalah Rasulnya, iaitu Nabi SAW. Nabi SAW menjelaskan tentang sifat Tuhannya kepada kita. Maka terima saja. Itulah jalan salah. Terima. Jangan kamu duduk dalam-dalam. Ya Allah tu bagaimana Bagaimana Allah itu istiwa Bagaimana Allah turun ke langit dunia Bagaimana wajah Allah? Bagaimana tangan Allah? Tanya semuanya. Ya, diri kamu pun kamu tak boleh jawab. Cuba tanya diri kamu sendiri. Sekarang perut kamu sedang buat apa? Ya, perut kamu tu sekarang dia sedang buat apa ketika kamu berbicara? Darah kamu yang ada dalam ya, tak tahulah berapa trilion vein yang halus-halus tu. Ya, capillary dan sebagainya itu. Ya, berapa speed darah tu yang mengalir dalam tubuh badan kamu? Itu pun tak boleh jawab. Dan kalau bertanya tu, ya, ini nak tanya tentang Allah, nak memasuk mendalam-dalam. Apa kefaedahnya? Nampak tak? Ada orang seperti itu. Ya, sungguh orang ini berada dalam zon yang sangat berbahaya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat satu kaum yang lebih baik daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW.
Mereka hanya bertanya tentang 13 masalah dan semuanya ada dalam Quran. 13 je. Ya, sebab itu para sahabat mereka itu sangat gembira kalau ada orang Arab Badui datang bertemu Nabi SAW. Sebab apa? Orang Arab Badui ini Nabi SAW tak marah bila dia tanya. Sebab orang kampung. Nabi SAW entertain dia. Dan soalan-soalan orang Arab Badui ini menakjubkan semuanya. Dan para sahabat dapat mengambil manfaat. Para sahabat malu nak tanya pada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab mereka dah selalu dikhabarkan, diajar, dididik oleh Nabi SAW. Ayat Quran turun terus-menerus. Nabi SAW explain lagi dengan hadisnya. Arab Badui ini jauh daripada majlis ilmu. Bila dia datang, dia bawa soalan. Soalan dia sangat bermanfaat. Sebagaimana kita pernah dengar sebelum ni. Betul kan? Ya. Tentang tanya mata sa'ah, bila berlaku kiamat. Nabi tak marah. Ya, Nabi SAW tak jawab dalam bentuk sebagaimana hadis Jibril tu. Ya, Nabi SAW jawab, apa yang kamu buat persiapan untuk menghadapi hari kiamat? Itu yang lebih penting. Nampak? Nabi SAW mengajar etika. Soalan yang lebih aula ditanya. Dapat faedah tak para sahabat? Dapat faedah. Ya, begitu juga kita mendapat faedahnya. Ya, jadi bertanyalah dalam perkara-perkara yang mendatangkan manfaat. Sebab memang Allah Ta'ala perintahkan kita bertanya. Jadi, maksud di sini bukan mutlak. Maksud di sini ada ikatan. Ya, muqayyadnya. Sebab Allah sebut dalam Quran. Ya, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Ya, maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak tahu. Sebab tu orang tua kata, ya, malu bertanya, sesat jalan. Bertanya apa ni? Bertanya yang mendatangkan faedah. Tapi kalau tak tahu perkara yang berfaedah, tiba-tiba dia berbuat, khawatir mendatangkan mudarat. Seperti mana di zaman Nabi SAW ada kan kisah yang orang tu dia luka badan dia, kemudian dia bermimpi. Dia kena mandi wajib. Dia tanya sahabat kata kamu kena mandi. Tapi dia luka dalam peperangan ke apa kalau tak silap. Mandi mati dia. Ya. Lalu kata Nabi SAW, ya, qatalahumullah. Alam yakun shifa'ul su'al. Ya, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Bukankah yang menjadi obat kemudahan itu dalam tanya? Ni orang minta fatwa. Dia tak tahu, dia jahil. Dia pergi bagi jawapan. Tak membinasakan. Kalau kamu tak tahu, jangan duk bagi fatwa. Macam sekarang lah orang bagi fatwa banyak. Bukan tadi kita dah sebut fatwa kesihatan. Dia bukan doktor. Oh, produk dia bagus ni, menyembuhkan 1001 penyakit. Kawan tu tinggallah ubat hospital. Tak makanlah ubat tu, tak makan ubat ni, dia pergi makan ubat kawan tu. Tengok-tengok penyakit lain datang. Ya, penyakit lain. Ya, ubat tu tak pernah dites, tak pernah diuji. Ya, orang kita pula based on literature study, dia campur buah tu, campur buah ni, campur itu, campur ini, permakanan sunnah. Boleh menyembuhkan penyakit. Makan dapat penyakit lagi. Tak payah pakcik, tak payah pakcik makan ubat doktor ni, berhenti dulu pakcik. Pakcik makan ni. Permakanan sunnah ni. Ya, telah dibaca 30 juzuk Quran ni. InsyaAllah sembuh. Ramai lagi. Bukan RM1 dua. 150, 200. Elok-elok tak ada kencing manis, dapat kencing manis. Dia tu bukan doktor. Bukan tabib pun. Ni membinasakan orang. Tengok-tengok dapat kencing manis. Sebab apa? Dalam produk tu gula tinggi bukan main. Pakcik tadi tu ada tanda-tanda dah diabetes. Bertanggungjawab ni. Di negeri akhirat. Banyak orang seperti itu. Betul. Ni makanan sunnah. Ya. Makanan sunnah sepatutnya permakanan cara sunnah, bukan makanan sunnah. Makan tu ikut sunnah. Apa yang kita makan yang ada di Malaysia ni ikut sunnah lah, pemakanan sunnah. Pemakanan sunnah tu apa? Mendatangkan manfaat. Allah sediakan pemakanan sunnah, makanan yang ikut sunnah tu ada. Setempat. Allah bagi setiap negara tu ada makanan, ya, sayur-sayuran, herbs dia yang sesuai. Sebab temperature kita tak sama dengan temperature di negara 4 musim contohnya. Jadi Allah sediakan, ya, makanan-makanan yang menyihatkan badan, ya, makanan-makanan yang boleh dijadikan ubat dan sebagainya. Ini kena faham konsep, ya, permakanan sunnah dan sunnah permakanan. Beza. Yang betulnya apa? Sunnah permakanan. Cara kita makan tu sesuai dengan cara sunnah Nabi SAW. Makanan yang halal, thayyibat, ikut aturan, tidak melampaui batas dan sebagainya. Masya Allah. Jadi hadis ini sungguh memberikan faedah yang, ya, komprehensif, mencakupi. Jadi kesimpulan daripada hadis ini adalah, ya, wajib kita mengetahui dan mematuhi 4 ketetapan, 4 hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan kita tak lari daripada 4 perkara ini. Iaitu perkara yang diwajibkan, perkara yang diharamkan, ya, kemudian batasan-batasan yang wajib kita berjalan di atasnya, di atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan perkara-perkara yang didiamkan dalam urusan agama. Jangan kita menyulit-nyulit diri.
Ya, memaksa-maksa diri. Sebab tu bila kita sebut tentang generasi para sahabat Nabi SAW, di antara ciri khas dia apa? Mereka sangat sedikit sekali takaluf dalam urusan agama. Mereka tidak melampaui batas. Tidak hulu fiddin. Ya. Mereka tidak bertanya perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Ya. Mereka tidak bertanya perkara-perkara yang tidak berlaku atau perkara yang mustahil berlaku. Perkara yang mustahil berlaku, contoh dia tanya. Ya. Ustaz, kalau ayam tu dia nanti dia apa, dikacukkan dengan kambing, dapat anak tu, ya, kepalanya ayam, badannya kambing, macam mana hukum dia? Ni apa punya soalan ni? Ada. Dalam kitab fikir lama dulu ada. Pelik-pelik soalan. Tak berlaku pun, mustahil. Ya, di sudut akal tak mustahil, di sudut Allah. Ya, di sisi Allah, Allah boleh buat apa saja. Tapi perkara tu tak perlu pun, tak ada faedah dia tanya. Ya, Masya Allah. Ya, banyak perkara. Ada orang dia jadi penyakit dia ke situ. Ya, yang diperintahkan dia tak nak buat, tak nak disibukkan benda yang tak berlaku, benda yang mustahil di sisi akal, yang itulah dia. Ya, Masya Allah. Dan bila kita melaksanakan 4 perkara ini, maka kesimpulannya adalah dia merupakan jalan seorang hamba untuk meraih syurga dan dijauhi daripada neraka. Maka kesimpulan daripada hadis ini, sungguh benarlah perkataan, ya, perkataan ulama yang mengatakan hadis ini merupakan pokok, ya, yang menyelamatkan seseorang, ya, di dunia dan di negeri akhirat, dan merupakan, ya, kesempurnaan seorang hamba yang berjalan menuju kepada Rabb-Nya untuk meraih redha-Nya dengan dia meletakkan dirinya pada, ya, batasan-batasan dalam perkara 4 perkara tadi. Ya, Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya sentiasa melaksanakan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan, dan kita tidak sekali-kali, ya, yang melanggari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan kita berpada dengan apa yang Allah telah tetapkan, dan tidak menyusahkan diri kita dalam perkara-perkara yang tak disulitkan oleh agama, kerana agama itu adalah mudah. Contoh dalam bab berzikir, Allah telah tetapkan zikir, ada aturan dia, ada waktu dia, ada bacaan dia. Maka kita cukupkan diri kita dengan perkara itu. Jangan kita disibukkan dengan zikir yang dirumus oleh orang tertentu yang menyulitkan. Sekarang ni macam-macam orang bagi fatwa, orang bagi petua. Ya. Pakar motivasi pun bagi petua juga. Padahal dia bukan ahli agama. Ahli perniagaan pun bagi juga petua macam mana nak kaya. Lepas maghrib baca 7 kali, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Baca selawat pada Nabi SAW 100 kali. Ya, baca istighfar sekian-sekian. Baca ayat ni sekian-sekian. Baca alam nasyrah 7 kali. Baca itu, baca ini. Ni pandai dia menggezekkan ni. Mana dia dapat tu? Ya. Oh, this is based on my experiment. Kau siapa? Agama bukan eksperimen. Agama sami'na wa ata'na. Agama tu dalil. Ya, al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba'. Berhenti ikut Nabi SAW. Tapi orang awam kasihan. Tak ada ilmu nak menapis. Ya, kesian. Ya. Tapi di negeri akhirat nanti, yang bagi fatwa tadi, bagi petua tu, dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Maka tinggalkan seluruh petua-petua yang tidak berjalan di atas, ya, lunas-lunas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita telah dicukupkan agama ini. Tak pernah berkurang, tak pernah bertambah. Asli daripada Nabi SAW setelah kewafatannya sampai sekarang, itulah dia agama. Maka barang siapa yang berpaling daripada itu, maka sungguh dia menempah diri dia ke jurang kebinasaan. Yang kita sering ulang, bila orang menggantikan, menambah dalam usaha agama, bukan memudahkan, bahkan menyusahkan, bahkan menyulitkan. Tapi kalau dia berjalan di atas agama yang asli, yang diwariskan daripada Nabi SAW, ya, terpelihara sampai sekarang, insya-Allah dia akan mampu melaksanakan keseluruhannya. Kenapa? Allah akan mudahkannya. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir, ya, daripada kesimpulan ni, Allah menjelaskan semuanya itu, ya, bukan Allah Ta'ala lupa. Ya, Allah mendiamkan satu perkara, bukan Allah lupa. Maha suci Allah Ta'ala. Daripada hadis ini juga kita menetapkan bahawa di antara sifat mustahil bagi Allah, iaitu pelupa. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Itu di antara sifat-sifat salbiah yang telah dinafikan daripada Allah. Maka kita menetapkan penafian itu. Allah Ta'ala Maha suci dia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sangat itu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan ya Allah panjangkan usia kita. Esok kita akan sambung dengan hadis yang ke-31. Ya, keutamaan zuhud. Ini tentang pembentukan pribadi agar menjadi insan yang zuhud, ya, supaya mendapat kecintaan Allah dan mendapat kecintaan manusia. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya adalah datang daripada Allah.
wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kekurangan, kesilapan memang itulah sifat manusia, tak pernah sunyi daripada kesilapan, tapi yang kita harapkan Allah ampuni dosa-dosa kita kesemuanya. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Semoga Allah menghimpunkan kita nanti di dalam syurga Firdaus bersama dengan pengarang kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dapat kita semuanya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.